Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Selamat pagi kepada semua. Dan hari ini merupakan hari ketiga dalam minggu ni, maksudnya hari Rabu lah ya. Hari Rabu untuk minggu ini. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan Facebook, sama ada tuan dan puan yang memang follow page ataupun secara kebetulan lalu dalam dalam Facebook dan nampak notification dan masuk dalam video ini. Baik, FB Live kali ini saya bawakan topik yang seterusnya seperti yang saya maklumkan semalam, bahawa ini adalah video yang ketiga, FB Live yang ketiga, yang kita akan berbincang tentang senario ataupun situasi berkenaan pengurusan business enterprise, yang mana konsepnya kali ini berbentuk partnership. Jadi kita dah bincangkan daripada hari kemarin. Kemarin tu maksudnya hari Isnin, kita ada satu senario yang kita sudah bincangkan. Semalam kita bincangkan satu lagi senario, dan hari ini saya bawakan satu lagi senario di mana apabila kita menguruskan business enterprise berpartner, dan partner kita itu hanya meletakkan modal sahaja dan seluruh operasi bermakna bisnes itu dijalankan oleh partner B sepenuhnya. Jadi senarionya adalah di mana ada dua orang partner dan seorang partner meletakkan modal, partner A, dan partner B menguruskan seluruh operasi untuk bisnes. Dan dalam konteks ini sebenarnya saya nak bawa dua senario. Satu, sama ada partner A itu tadi hanya memberi modal dan kemudian menjalankan bisnes lain. Dan satu senario lagi adalah dia meletakkan modal dan menjalankan bisnes lain yang sama dengan apa yang kita lakukan, yang kita buat dalam bisnes enterprise itu. Baik. Jadi sebelum itu tuan dan puan, kepada yang pertama kali menonton video ini, FB Live ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor, dan buat masa sekarang saya banyak mengendalikan program-program pelatihan dalam bentuk kolaborasi, maksudnya diadakan bersama dengan company ataupun agensi yang lain. Dan pada masa yang sama sebenarnya saya hanya memberi fokus kepada 5 syarikat pada setiap bulan untuk untuk servis advisory dalam konteks coaching. Jadi itu perkara lain lah. Jadi sekiranya tuan dan puan ingin mendapatkan maklumat lanjut, terus boleh ke laman blog saya www.nuraminahomar.com. Baik, kita terus kepada tajuk dan skop perbincangan pagi ini. Jadi saya berharap agar line kali ini, line untuk internet terutamanya, kita mendapat akses yang baik hari ini insya-Allah. Jadi pertama sekali, apabila partner A letak modal dan partner B uruskan semua sekali, jadi kita kata partner B uruskan semua sekali. Jadi saya ingin bawakan senario ini dengan beberapa soalan. Soalan yang pertama, berbalik kepada yang asal, apakah persetujuan yang telah ada pada partner A dan partner B pada peringkat permulaan? Biasanya dalam situasi ini dipersetujui bahawa partner A memberi modal. Dan biasanya tuan dan puan ramai yang masuk dalam partnership macam ini, terutamanya apabila diurus dalam business enterprise, tidak mempunyai sebarang persetujuan ataupun orang kata tidak mempunyai sebarang persetujuan secara bertulis ataupun lantikan ataupun orang kata job scope ataupun job description yang jelas secara bertulis. Jadi sekiranya tuan dan puan dalam keadaan ini, pertama sekali mesti review dan lihat semula apakah tujuan asal berpartner dengan A. B terutamanya. Biasanya yang akan ada situasi yang akan rasa tidak selesa adalah B, kerana beliau menguruskan semuanya daripada A to Z. Kalau dalam sebuah rumah tu, daripada pintu masuk sampai belakang dapur semua dia yang uruskan. Kalau ada 5 bilik lah dia uruskan. Kalau ada 5 bilik air lah dia uruskan. Jadi apabila dalam keadaan itu masuk tahun kedua dan ketiga, partner B akan mula rasa tidak selesa. Dan ini adalah normal. Manakala partner A pula rasa apa yang dia dah buat adalah dia dah letakkan modal, jadi tugas dia habis. Itu antara perkara mengapa saya sentiasa highlightkan untuk kedua-dua partner patah balik kembali. Ambil satu masa, berhenti, stop, pause kejap untuk lihat apakah sebenarnya tujuan masa asal nak buat itu tadi. Jadi apakah sudah masa untuk review semula, iaitu dalam keadaan partner A memberi modal dan juga sedang menjalankan bisnes. Jadi bisnes ini bisnes lain. Jadi ada dua sama ada bisnes lain yang memang berbeza. Katalah enterprise partnership itu tadi buat kedai makan. Tapi partner A memang ada satu lagi kedai, iaitu kedai gadget mobile phone contoh. Jadi dia berbeza, mungkin tak ada isu sangat. Tetapi apa yang menjadi perbincangan ataupun senario sekarang ini adalah apabila partner A meletakkan modal contoh dalam bisnes butik pakaian, tetapi pada masa yang sama partner A buat bisnes lain sendiri. Mungkin butik pakaian juga tetapi online contoh.
Jadi apabila kita nampak bisnes itu sama sebenarnya tuan dan puan, akan ada keadaan di mana partner B rasa partner A mengambil semua kemahiran, maklumat, skill ataupun orang cakap rahsia-rahsia pengurusan bisnes ini untuk kepentingan dia sendiri diletakkan dalam bisnes dia. Walhal partner B telah menyerahkan meletakkan keseluruhan komitmen beliau kepada partnership itu secara keseluruhan. Jadi akan ada satu keadaan di mana orang kata tidak selesa. Sebenarnya tuan dan puan, senario ini kita kata biasa, iaitu normal, tetapi mesti diurus. Antara salah satu cara yang perlu dilihat dan dibuat direview semula adalah keperluan tuan puan melihat semula terma persetujuan. Kena buat terma tu, iaitu di mana kita kata aktiviti kedua-dua partner yang dilakukan di luar daripada partnership mestilah tidak ada conflict of interest dengan bisnes yang sedia ada. Jadi bagaimanakah perkara ini perlu dilakukan? Jadi itulah tuan dan puan, perlu adanya orang kata perbincangan dan dokumen. Sebab kadang-kadang bila kita tidak ada rujukan, kita kata, oh bukan kita dah janji ke 3 tahun lepas nak buat sama-sama. Lepas tu dia kata, oh tak, kita tak ada janji nak buat sama-sama, janji saya cuma letak modal sahaja, awak yang run semua. Jadi apabila perkara-perkara ni berlaku, tak ada tempat rujukan, jadi dia akan jadi satu situasi, satu kali lagi yang saya sebut tadi, tidak harmoni. Maksudnya situasi yang tidak sihat. Akan menghasilkan hubungan yang tidak baik. Sekiranya tidak dibendung dari awal, sekiranya tidak diurus dari awal. Jadi sekiranya partnership itu adalah antara kawan baik, kita mungkin kehilangan kawan baik. Sekiranya partnership itu adalah antara adik-beradik, kita mungkin akan kehilangan hubungan yang baik dalam keluarga. Sekiranya ia adalah hubungan antara yang lebih tua dengan yang lebih muda, katalah abang dengan adik, kakak dengan adik, makcik pakcik dengan anak saudara, ataupun ibu bapa dengan anak-anak, dia akan menghasilkan lagi satu situasi yang kurang selesa. Yang tidak selesa, maksudnya susah kita nak buat nak cakap dia orang tua contoh nak cakap takut dikata derhaka. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya akan mengganggu kepada perjalanan perniagaan. Malah tuan dan puan yang menjalankan perniagaan secara sepenuh masa, saya yakin akan ada satu visi, akan ada satu misi, akan ada satu aspirasi untuk membawa bisnes dalam satu tahap yang lebih baik. Tidak kiralah tahap mana. Nak pergi international pun tak apa, tetapi yang pasti daripada keadaan sekarang, semua orang nak bawa keadaan semasa kepada yang lebih baik. Terutama tuan dan puan dalam keadaan sekarang, iaitu keadaan sukar, di mana semua orang menghadapi kesukaran. Sama ada kesukaran itu sukar banyak atau sukar sikit sahaja. Itu bezanya, tapi semua akan ada kesukaran. Sama ada orang kaya, sama ada orang miskin, semua sedang menghadapi kesukaran yang sama, cuma tahap itu sahaja yang berbeza. Jadi untuk itu tuan dan puan, manusia apabila berada dalam keadaan sukar, banyaklah perkara-perkara yang dilakukan itu di luar jangkaan dan di luar kebiasaan, kerana masing-masing nak survive. Jadi itu yang akan ada konflik, yang akan ada tak bersetuju, manakala partner A dan partner B pula masih belum mencapai satu titik kesefahaman. Jadi untuk itulah tuan dan puan, mengapa antara perkara antara faktor mengapa saya memberikan penekanan atau memberikan orang kata highlight kepada situasi mengurus bisnes enterprise, bukan melihat kepada cukai, bukan melihat kepada grow your business, pergi jauh, bukan begitu tuan dan puan, tetapi melihat semula kepada bagaimana how do you form your business. Bagaimana bisnes sekarang ini kita bina dan kita bentuk itu macam mana. Kerana pembentukan ini adalah sekarang masa yang paling baik untuk kita lihat semula dan kita betulkan sebelum kita nak pergi keluar daripada keadaan semasa. Terutama tuan dan puan sekarang apabila kita berada dalam keadaan dan fasa yang masih lagi PKP tuan dan puan. Kita masih lagi dalam keadaan PKP. Sebenarnya seluruh dunia masih lagi berperang dengan pandemik. Jadi untuk itu tuan dan puan, untuk kembali kepada normal keadaan bisnes kita seperti dahulu itu, ia bukanlah sekarang. Jadi sekaranglah masanya untuk kita lihat semula bagaimana kita form bisnes kita itu, kat mana yang kita nak kuatkan, kat mana yang kita nak betulkan supaya kita dapat melalui lepas ni dengan lebih, orang kata dengan lebih cergas, maksudnya dengan lebih ampuh, kita boleh lalui. Jadi kalau kita betul-betul nak grow yang macam mana, kita boleh teruskan. Kalau betul-betul kita nak exit dan lepas tu buat macam mana, itu yang kita nak buat. Kalau kita dah the next level, what level are we next to?
Jadi kita kata nak next level. Nak next level tu yang macam mana? Jadi itulah perkara-perkara yang bagus yang sekarang lah kita kena buat. Jadi dia masih tak terlambat. Maka biarlah kita buat sekarang dalam bulan September ini, tuan dan puan, supaya Oktober, November, Disember, 3 bulan, kita ada banyak perkara-perkara yang kita boleh susun untuk kita meneruskan kelangsungan perniagaan dan syarikat kita untuk tahun-tahun seterusnya. Jadi perniagaan yang kita bina ini kita nak buat dia lama. Tetapi kalau ada perubahan, jangan risau kerana normal. Kita perlu berubah. Kita perlu berubah. Jadi kalau kita lihat model-model bisnes di luar sana pun, banyak sebenarnya tuan dan puan yang asalnya bermula dengan sangat kecil di belakang rumah, tetapi akhirnya mencapai satu tahap. Baca sajalah sejarah Google sendiri, di mana mereka bermula, dan lihatlah di mana mereka hari ini. Mungkin kita tidak ada satu aspirasi yang nak jadi macam Google, tak apa, tetapi kita ada aspirasi sendiri yang kita nak capai. Jadi untuk itu, meskipun bisnes dengan bisnes enterprise tuan dan puan, meskipun bisnes itu home base, meskipun bisnes itu solopreneur, tak apa, maka lihat semula, mari kita tengok semula bagaimana kita form bisnes kita tu. Bagaimana keadaannya sekarang, bagaimana strukturnya, bagaimana partnershipnya, bagaimana perkongsiannya, supaya bila kita susunkan apa-apa rancangan kita tentang sales and marketing, tentang improvement in processes, tentang building building a great organisation, apa-apa sahaja yang tuan dan puan nak buat itu sejajar dan dapat memenuhi keperluan semasa. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya mengambil masa sekitar 13 ke 15 minit pagi ini untuk FB Live ini. Jadi insyaAllah saya akan sambung esok kerana ada satu lagi topik yang kita akan kupas, dan saya akan ambil masa kerana topik yang seterusnya besok kita akan bincang tentang nama dalam enterprise tu seorang, partner A seorang sahaja, dan partner A bersama adiknya menguruskan perniagaan, dan kemudian aset-aset yang ada semua adalah kepunyaan ayah. Apakah situasi, bagaimana partnership macam itu perlu dilihat, kat mana bahagian-bahagian yang patut kita lihat. Jadi untuk itu tuan dan puan, insyaAllah kita jumpa esok dalam sesi FB Live yang saya sebutkan tadi. Nanti kita akan lihat topik yang keempat untuk esok. Baik, untuk itu tuan dan puan, sekali lagi sebelum saya tamat, saya menjemput tuan dan puan, I'm inviting everyone to take your time to review your current business. Ambillah sedikit masa untuk lihat semula, review semula keadaan bisnes, dan terus lihat bahagian mana yang perlu dikerjakan, bahagian mana yang perlu dikerjakan dahulu. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kepada yang masuk FB Live ini. Saya mungkin talian saya kurang bagus ni kerana saya tak nampak siapa yang dapat masuk bersama. Jadi insyaAllah sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast, boleh tonton semula dan boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Dan insyaAllah inisiatif seterusnya untuk urus bisnes enterprise adalah session secara online melalui Facebook. Tuan dan puan boleh lihat nanti maklumat-maklumat yang tertera dalam video ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, dan kita jumpa lagi esok.